Ha? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang hormati semua sahabat-sahabat yang menonton secara langsung dalam program kita malam ini. Itulah program boleh katakan macam tazkirah lah. Mudah-mudahan dengan adanya program ini sikit sebanyak insya-Allah akan dapat mengisilah kita punya rohani kita, kerana memandangkan keadaan suasana yang berlaku zaman sekarang ini, suasana sekarang ini. Jadi masing-masing pun diuji dengan berbagai ujian dan juga cabaran. Masing-masing tak dapat keluar rumah. Kalau keluar ke rumah pun hanya untuk keperluan tertentu saja. Jadi walaupun di samping itu banyakkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Taala masih lagi memanjangkan usia kita, kan, dapat kita meneruskan kehidupan kita walaupun dalam keadaan sukar sekarang ini. Jadi saudara, tuan-tuan yang dihormati sekalian, jadi pada malam ni insya-Allah saya nak berkongsi satu hadis. Hadis terdapat dalam kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Dan tajuk kita pada malam ini ialah tentang masalah awak penyakit ini, dan juga macam mana kita, keyakinan kita lah tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya baca satu hadis. Hadis terdapat dalam kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah, yang mana kitab ini mengandungi 294 hadis pilihan daripada kitab Sahih Imam Bukhari, di mana tajuk hadis itu tidak ada jangkit menjangkit, tidak ada malang sial, dan tidak ada kemudaratan. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar wa firra minal majzum kama tafiru minal asad. Maksudnya hadis ini terima daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi Muhammad sallam telah bersabda, la adwa wala tiarah. Tidak ada jangkit menjangkit. Tidak ada jangkit menjangkit. Kemudian tidak ada tiarah. Tidak ada malang sial. Wala safar, dan tidak ada wala hamah, dan tidak ada keberatan kepada burung hantu. Kemudian wala safar, dan tidak ada kesialan kepada bulan safar. Wa fira minal majzum kama tafiru minal asad, dan larilah daripada penyakit kusta sebagaimana engkau lari daripada singa. Ni hadis ni tuan-tuan merupakan hadis yang jarang kita dengar lah. Yang mana hadis ini Nabi beritahu pada kita berkenaan tentang la adwa, tidak ada jangkit menjangkit. Maknanya hadis ini menjadikan penghapus kepercayaan orang-orang jahiliah dan khurafat orang-orang yang seperti mereka itu, yang percaya dengan adanya kekuatan jangkit menjangkit dengan tersendiri, dan percaya bahawa segala malang sial itu daripada sesuatu benda. Jadi junjungan Nabi Muhammad SAW telah menyatakan dalam hadis ini, dia kata la adwa wala tirah, tidak ada jangkit penyakit, dan tiada malang sial, dan tiada kemudaratan daripada burung hantu, dan tiada kemudaratan daripada bulan safar. Wa fira minal majzum kama tafiru minal asad, dan larilah kamu daripada orang yang kena sakit kusta sebagaimana kau lari daripada singa. Jadi kata-kata la adwa, tidak ada jangkit berjangkit, disebut dalam dia punya syarah ini, nyatakan bahawa suatu penyakit daripada tubuh seseorang ke seorang yang lain dengan sendirinya, kan, yang biasa kita dengar ialah dia berjangkit lah, sebagaimana apa yang berlaku sekarang ini, kan, kalau ikut daripada pemahaman daripada pakar-pakar perubatan dan sebagainya, kan, dari segi lahiriahnya, maknanya daripada segi hukum dunianya, maknanya penyakit itu berjangkit, hasil daripada
kontak seseorang tadi, dia akan menjangkit pada orang lain dan sebagainya. Tapi kalau sebut dalam syarahnya, dia kata kan bahawa tidak ada jangkit menjangkit suatu penyakit daripada tubuh seorang lain kepada seorang yang lain. Hanya kalau penyakit itu jangkit kepada orang pun, itu adalah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya dengan tabiat penyakit dan juga kekuatan yang ada pada penyakit itu. Bukannya disebabkan oleh tabiat penyakit ataupun tabiat virus ke, tabiat itulah macam mana sebagainya, dan kekuatan yang ada virus yang ada pada virus tadi. Tetapi kata Nabi Muhammad SAW kan, maknanya penyakit itu berjangkit semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Orang di zaman jahiliah percaya bahawa penyakit itu berjangkit dengan sendirinya dan dengan kuasanya. Jadi orang Arab jahiliah dulu, mereka percaya bahawa sesuatu wabak atau penyakit tadi berjangkit disebabkan oleh kekuatan yang ada kepada penyakit tersebut, sehingga dia merebak kepada tubuh orang lain, kan? Meresap masuk pada tubuh orang lain, kena pada orang lain dan sebagainya, berdasarkan pada kekuatan yang ada penyakit itu dan kekuatan semula jadi yang ada pada dia. Jadi apa yang kita faham di sini bahawa kalau ikut pada syarah ini nyatakan bahawa penyakit itu tidak berjangkit pada asalnya kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang berjangkit ini dengan kekuatan itu hanya pada segi hukum dunia saja. Daripada hukum dunia kita nyatakan bahawa dia penyakit, hasil daripada penemuan para pakar perubatan dan sebagainya, dia penyakit. Kemudian yang kedua, wala tiara, dan tidak ada malang dan sial. Tidak ada malang dan sial. Pada zaman dahulu tuan-tuan, iaitu pada zaman jahiliah, ada orang yang amat yakin dengan adanya malang sial dan sudah ada nasib buruk yang akan menimpa, sehingga mereka dengan tidak berfikir lagi bahawa kononnya menentukan nasib mereka kepada burung. Misalnya, kalau seorang keluar pada rumahnya menuju pada sesuatu tempat yang dihajatkan, kan, tiba-tiba dia melihat tiba-tiba dia pergi kepada sarang burung, dia pergi pada burung yang terdapat yang pada sarang burung dan terdapat burung di situ. Kemudian dia akan mengacau burung itu. Kalau seandainya burung itu tiba-tiba terbang ke sebelah kanan, maka bergembiralah ia dengan maksudnya. Dan kalau seandainya burung itu terbang ke sebelah kiri, maka hatinya berdebar-debar, perasaannya muram, dan siallah ia kerana dia percayakan bahawa maksud perjalanan itu mesti tidak berhasil, dan ia pun balik ke belakang. Ini pemahaman daripada orang Arab jahiliah dahululah, di mana mereka pemahaman bahawa kalau seorang itu nak pergi merantau ataupun pergi dalam satu musafir, maka mereka akan mendekati mana-mana burung, kan? Kemudian dia akan kacau burung atau agah burung itu dulu. Jadi kalau seandainya burung itu terbang ke sebelah kanan, maka dia akan bergembira bahawa kemungkinan hajatnya akan tercapai lah. Kalau seandainya burung itu terbang ke sebelah kiri, kemungkinan besar hajatnya tidak tercapai. Maka dia kemungkinan besar akan membatalkanlah segala niat dan juga tujuannya untuk musafir. Jadi kepercayaan seperti ini masih ada di kalangan setengah orang Islam. Jadi naklah mereka buang kepercayaan seumpama itu dan teruskan pekerjaan, dan insya-Allah Subhanahu Wa Taala dia akan mendapat kepercayaan. Jadi kita dalam konteks kita yang Islam ni mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak boleh percayalah kepada benda-benda yang begitu, dan kita kena yakin usaha, percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu berkuasa di atas setiap sesuatu. Kemudian yang ketiga, dalam hadis ini menyebutkan juga wala hamah, la adwa wala tiarah wala hamah wala safar. Nabi Muhammad SAW menyebutkan tadi bahawa tidak ada jangkit menjangkit dan tidak ada malang sial, kemudian dan tidak ada kemudaratan kepada burung hantu. Kan, kalau ikut dalam Imam Nawawi dalam Syarah Muslim telah menyebutkan artinya hammah dengan memberi keterangan bahawa adalah orang Arab jahiliah dulu, mereka itu mengada-ngadakan sial atau malang dengan seekor burung yang terkenal daripada burung-burung yang terbang malam. Dan menurut kata setengah, burung itu burung hantu lah. Menurut pada setengah daripada ulama-ulama hadis ni,
yang mentafsirkan hadis ini, mereka nyatakan bahawa maksud dengan burung itu ialah burung hantu. Jadi mereka orang Arab percaya bahawa burung hantu itu kalau dia hinggap ke rumah seorang pada mereka, maka alamatnya ialah bahawa akan ada kematian dalam rumah itu dan ataupun kematian daripada salah seorang pada ahli keluarga mereka. Jadi kepercayaan pada mereka itulah percaya pada burung hantu. So manakala burung hantu tu masuk dalam ataupun tersesat ke masuk dalam rumah mereka, jadi mereka berkeyakinan ataupun beranggapan bahawa kemungkinan besar orang yang melihat itu akan meninggal dunia ataupun salah seorang keluarga mereka akan meninggal dunia. Jadi mereka percaya kepada malang, sial yang dibawa oleh burung hantu itu. Kemudian B adalah mereka orang Arab juga percaya bahawa tulang-tulang orang itu, dan ada pula menyatakan rohnya bertukar menjadi burung yang terbang, masya-Allah. Ada pula kalau mereka itu menganggap bahawa tulang-tulang orang itu, mana orang yang telah mati tadi akan bertukar menjadi burung yang terbang. Keterangan ini adalah keterangan kebanyakan ulama dan inilah keterangan yang terkenal dan juga masyhur. Walhasil bolehlah dikenaki al-hammah, artinya dengan keduanya kerana keduanya sama-sama batil dan juga palsu, dan benda ini tegah dan dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Az-Zubair bin Bikar berkata, adalah orang-orang Arab berkata, apabila seorang lelaki dibunuh orang dan tidak dibunuh balas orang yang membunuhnya, maka pada masa itu keluarlah daripada pihak kepalanya hammah, ini iaitulah ulat. Jadi orang-orang Arab ni dia percaya tuan-tuan, kalau mana ada seorang lelaki itu dibunuh oleh orang lain, kemudian ahli keluarga dia ataupun orang lain tidak membalas bunuh terhadap orang-orang yang telah membunuh si mati tadi, maka pada masa tersebut tuan-tuan keluarlah pada pihak kepalanya hammah, ini ulat. Jadi ulat tu tadi kemudian dia berpusing-pusing di sekeliling kuburnya sambil merayu meminta supaya ia diambil. Kalau tidak diambil maka hilanglah dia, kalau tidak ada maka disitulah sampai bila-bila masa lah. Jadi kalau seandainya ulat itu tidak diambil, maka sampai situlah ulat tadi dia akan berlega-lega begitu, kemungkinan dia akan menuntut sesuatu lah. Ini mengikut kepada pahaman daripada orang-orang Arab jahiliah. So kita jangan adalah berpahaman begini. Kemudian yang keempat, wala safar, dan tidak ada kesialan kepada bulan safar. Bulan safar iaitulah tidak ada sial malang pada bulan safar. Jadi orang Arab jahiliah menyangka bahawa di dalam safar banyak dapati kecelakaan dan juga bala. Dan keterangan bulan safar menurut kepercayaan mereka adalah berarti kedatangan celaka ataupun sial. Malah di kalangan kita masyarakat Melayu dulu pun sibuklah kata dengan mandi safar dan sebagainya. Kemudian membuang ancak, lepas itulah kata dengan kata punding lah, ayam golek dan sebagainya, dibawa ke laut, dibawa ke pantai dan sebagainya dengan tujuan untuk memberi makan kepada hantu laut dan sebagainya. Ini kepercayaan daripada orang-orang kita, orang Melayu. Tapi alhamdulillah pada zaman sekarang ini kepercayaan tersebut telah pun berkurangan, hasil daripada perjuangan para ulama kita. Kemudian yang kelima, akhirnya junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa firra minal majzum kama tafiru minal asad, larilah daripada penyakit kusta sebagaimana kau lari pada selinga. Daripada sabda yang terakhir ni tuan-tuan, nyata bahawa disuruh kita lari ataupun menjauhi diri daripada orang yang dibala dengan penyakit kusta. Padahal yang permulaan sabdanya dia berkata, tidak ada jangkit-berjangkit. Tidakkah suruhan itu berlawanan dengan sabdanya bahawasanya tidak ada jangkit-berjangkit? Jadi bukankah tuan-tuan kalau ikut pada hadis ini, pada permulaan hadis ini Nabi SAW menyebutkan bahawa tidak ada jangkit-berjangkit. Kerana yang berjangkit itu semuanya dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Di segi hakikat sebenarnya benda itu tidak berjangkit kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuai dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tataharraku zarah illa biiznillah. Tidak bergerak satu zarah ataupun atom ataupun benda yang sangat halus dalam dunia ataupun dalam Allah Subhanahu Wa Taala ini, melainkan semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan.
Jadi kalau kita lihat di sini Allah tuan-tuan, seolah macam ada pertentangan. Tidak ada jangkit penyakit. Kan? Yang kedua menyatakan naklah kamu lari daripada orang yang kena penyakit kusta sebagaimana kamu lari daripada asad ataupun daripada singa. Seolah macam di situ ada pertentangan lah, pertemuan berkenaan dengan apa yang kita faham tentang hadis ini. Kemudian dalam satu lagi hadis yang popular yang tengah sibuk zaman sekarang ni, itulah berkenaan dengan orang kata wabak. Dengan wabak, maknanya dalam wabak itu, di mana kalau ikut pada hadis itu merupakan satu hadis yang panjang berkenaan hadis dengan yang disebutkan kisah Sayyidina Umar lah, di mana Sayyidina Umar telah pergi bermusyafi orang kata untuk peperangan bersama dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ke negeri Syam, kharaja ila Syam hatta iza kana bi sar'in laqiyahu umara'ul ajrad, sehingga apabila Sayyidina Umar tadi tu dia pergi musafir dengan para sahabat untuk pergi perang tadi, sampailah mereka sampai di satu tempat bernama Sarha. Kemudian dia sampai situ, Sayyidina Umar kata memanggil semua kata panglima tentera, panglima tentera, Umaraul Ajdan. Termasuk dalam panglima tentera itulah Abu Ubaidah Al-Jarrah dan juga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian fa akhbaruhu anna al-waba' qad waqa'a bi Syam. Kemudian diberi khabar kepadanya sesungguhnya telah berlaku wabak di negeri Syam. Kemudian tuntutan Ibn Abbas menyebutkan bahawa faqala li Umar ud'u ila al-muhajirin al-awwalin. Kemudian lalu Sayyidina Umar pun berkata, wahai Ibn Abbas, dia kata, pergilah kamu panggil para sahabat daripada golongan muhajirin al-awwalin, awwalin yang terdahulu yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fada'autuhum fatasyawarhum. Lalu kemudian Sayyidina Umar telah bermusyarat dengan mereka itu, para sahabat di kalangan muhajirin, dan dihabarkan mereka itu sesungguhnya wabak telah pun berlaku di negeri Syam. Kemudian dalam perbincangan musyarat tadi, mereka ikhtalafu, mereka telah berisi pendapat lah berkenaan tentang wabak tadi. Faqala ba'duhum kharajta bi amrin wala tara an la tarji'anhum. Maka berkatalah sebahagian daripada mereka, dia kata, wahai Umar, engkau datang ataupun keluar dengan sesuatu urusan, maknanya pergi perang lah. Wala nara an tarji'a minhu, dan kami berpendapat tak sepatutnya engkau kembalilah, tak sepatutnya balik disebabkan oleh wabak ni, tak sepatutnya balik. So kita teruslah maju ke depan untuk berperang. Faqala ba'duhum ma'ahu baqiyatun nas ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala nara an tuqdimuhum alal hazal wabak. Tetapi sebahagian daripada mereka para sahabat yang golongan muhajirin al-awwalin tadi, mereka berkata wala nara an nuqdimahum min hazal wabak, kami tidak berpandangan dan tidak akan berpendapat bahawa kamu maju ke depan. Kami berpendapat kamu tak perlu maju ke depan. Mana Gostan baliklah. Maka selepas dituntutan, faqala irtafi'u anni, maka kemudian Sayyidina Umar pun berkata, naklah kamu bersurai pada sini, setelah mengadakan perbincangan dengan golongan muhajirin dan awalin. Seterusnya Sayyidina Umar tuan-tuan memanggil kumpulan muhajirin ansar, hudu'u li al-ansar fada'atuhum fatasyawarhum. Kemudian Sayyidina Umar pun memanggil para sahabat golongan ansar tadi, muhajirin kemudian golongan ansar. Lalu Sayyidina Umar pun memanggil mereka dan juga bermusyarat juga dengan mereka pasal aku sabilil muhajirin. Jadi mereka juga berpandangan pada golongan ansar tadi, waqtalafu ka ikhtilafihim. Kemudian mereka berisi pendapat sama juga dengan para sahabat yang terdahulu yang sebelum perbincangan tadi. Perbincangan pertama, mereka pun mesti pendapat, ada menyatakan perlu terus maju ke depan untuk bertempur dan juga berperang. Sebahagian lagi berkata tak perlu maju ke depan. Kemudian Sayyidina Umar berkata, irtafi'u anni, oleh itu naklah kamu beredar daripada sini. Kemudian Sayyidina Umar memanggil sahabat yang lain, ud'u liman kana hauna min mashhati Quraisy min muhajiratil fathi. Sekarang dipanggil pula mana-mana sahabat, orang-orang lama, orang tua, min muhajiratil fathi, yang terlibat dalam hijrah daripada pembukaan kota Mekah. Panggil mereka-mereka inilah yang terlibat dalam pembukaan kota Mekah.
fada'autuhum falam yakhtalifu alaihi min rajulani. Kemudian mereka pun dipanggil dan bincang-bincang dan sebagainya. Hasil daripada perbincangan tadi, maka mereka hanya satu pendapat sahaja. Mereka berkata, kan qalu narmi naro an tarji'a linnas, kami pendapat bahawa sebaliknya kamu kena kembali dan tak perlu untuk maju ke depan untuk meneruskan peperangan bersama dengan melawan orang kafir musyrikin Mekah tadi. Kemudian selepas daripada tadi tuan-tuan, maka Sayyidina Umar pun berkatalah dengan para sahabat, wahai manusia, dia kata, wahai para sahabat semua yang hadir dalam peperangan tadi, kan, peperangan ini, maka aku nak beritahu kepada kamu, aku besok nak balik. Aku besok nak balik dan aku tidak akan maju ke depan. Faqala Abu Ubaidah, dia kata, Jarrah, dia kata, firadan min qadrillah, adakah kau lari daripada qadar Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah kau lari pada qadar Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Umar kata, wahai Abu Ubaidah Al-Jarrah, engkau yang tanya tadi. Sebenarnya aku tak suka berpendapat dengan kau, wahai Abu Ubaidah Al-Jarrah. Maka selepas itu Sayyidina Umar berkata, na'am nafiru min qadrillah ila qadrillah. Betul, tetapi sebenarnya kami lari daripada qadar Allah Subhanahu Wa Taala kepada qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dengan pendapat kamu, kata Umar? Bagaimana kalau pendapat kamu kalau seandainya kamu ada unta, kemudian unta tadi dihala kepada satu wadiani, kepada dua wadi, dua lembah. Satu lembah ada yang subur dan satu lembah tak ada yang subur. Satu lembah subur, satu lembah tak subur. Dengan keadaan kering kontang dan sebagainya, air pun ada tapi tak banyaklah, sikit. Bukankah kalau kamu letakkan unta kamu tadi kepada tempat yang subur, itu juga merupakan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kalau kamu letakkan unta kamu pada tempat yang tak subur, juga merupakan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Faja'a Abdurrahman, kemudian tiba-tiba datanglah Abdurrahman bin Auf, wa kana mutaghayyiban min ba'dil hajatihi, adalah Abdurrahman bin Auf ini sebelum tu dia tak ada kat situ, dia gaib. Kenapa? Dia menunaikan akan hajatnya. Maka dia berkata, inna indi min haza ilma, sesungguhnya pada sisi aku ni ada pengetahuan berkenaan dengan benda ni. Aku ada pengalaman lah, kata. Aku ada pengalaman ataupun pengetahuan tentang perkara ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, iza sami'tum bihi bil ardin fala taqdamuha wa iza waqa bil ardin wa antum biha fala tahrujuna firaran minhum. Kan, maka dia berkata, apabila Nabi pernah sabda, dia kata, apabila kamu mendengar di satu tempat itu terapatnya wabak, maka janganlah kamu masuk ke dalam tempat tersebut. Wa iza waqa'a, dan kalau seandainya kamu berada di luar, wa iza waqa'a bil ardin wa antum biha, kalau kamu berada di dalam tempat itu, wa waqa'a bil ardin wa antum biha fala tahruju firaran minhu, maka janganlah kamu keluar kerana takut lari, jangan kamu keluar daripadanya. Kemudian lalu Sayyidina Umar bila mendengar kalam ataupun ucapan daripada Abdurrahman bin Auf tadi, maka dianya menjadikan sandaran hukum pada dia lah. Dia menjadikan sandaran hukum kepada dia, lalu dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya dia berpaling ataupun balik, membawa para sahabat semua balik ke Madinah. Tuan-tuan, jadi kalau ikut pada tafsirnya, tafsir yang terdapat dalam Dalilul Falihin, tafsir berkenaan kitab Riyadhus Shalihin, di mana hadis ni disebut oleh pengarang ini di dalam muka surat 613, kan, 613, 614, 615 dan 617. Di kesudahan daripada hadis ini disebutkan bahawa maka Umar memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kenapa Umar memuji Allah Taala? Ala muwafiqatil ijtihadihi wa ijtihatus sahabat, di atas muafakat ijtihadnya dan ijtihad para sahabat radhiyallahu taala anhum. Hasil daripada ijtihad dia dan juga ijtihad para sahabat semuanya telah muafakat berdasarkan kepada nas ataupun bersumberkan kepada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi pada situ sultan dapat kita kesimpulan bahawa kalau ikut daripada inilah, bahawa apabila sesuatu bencana wabak berlaku dalam tempat itu, maka kita jangan masuk, dan kalau kita berada dalam itu, kita jangan keluar.
Kemudian kita kembali pada hadis tadi tuan-tuan. Kalau kita kembali pada hadis tuan-tuan, maka kita dapat di situ mana 3 kesimpulan tuan-tuan. Pertama, mana tidak ada penyakit jangkit-jangkit. Yang kedua, bahawa larilah kamu daripada orang yang ada penyakit kusta sebagaimana kamu lari daripada asad, daripada singa. Yang ketiga, kan, kamu jangan lari. Yang ketiga ni jangan lari. Sila duduk. Kalau apa Agung tu katakan, jangan lari, sila duduk. Jadi kat situ kan maknanya ada tiga benda penting lah. 3 item penting yang nak sebut pada kita. Pertama, bahawa tidak ada jangkit-jangkit dari segi tabiatnya, kecuali semuanya itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bahawa kan kalau ikut pada hadis Umar itu, maknanya pada hadis ni juga sebutkan bahawa naklah kamu lari daripada asad, daripada penyakit kusta sebagaimana kau lari daripada asad singa. Yang ketiga, menyebutkan bahawa kalau kamu berlaku wabak, jadi jangan masuk dalam kawasan wabak itu. Kalau kamu ada situ, maka hendaklah jangan kamu keluar. Jadi daripada kat sini tuan-tuan, bahawa disebut di sini bahawa ulama Islam telah memberi keterangan tentang apa yang dikatakan ada berlawanan tadi. Pertama, bahawa tidak ada jangkit-menjangkit, dan suruhan menyuruh melarikan daripada penyakit kusta tadi, itu ialah untuk menjaga perasaan si penyakit itu, orang yang sakit kusta. Kerana kalau ia melihat di tepinya ada orang yang sihat, tiada penyakit, maka hatinya akan remuk redam. Hatinya remuk rendam, kemudian lemahlah perasaannya dan bertambahlah muramnya dan keluh kesahnya. Dia akan keluh kesah. Kan? Itu sebabnya bila kita nampak orang penyakit kusta, kita boleh lari pada situ. Kita boleh lari situ. Sebab apa? Kalau kita masih di situ, kan, dia nampak kita ni sihat segala-gala. Kau ni sihat lah, aku ni sihat tak sihat, kadang-kadang kena penyakit dan sebagainya, tak ada orang suka dengan aku dan sebagainya, maka dia akan hancurlah hati dan perasaan dia. Kemudian B, bahawa tidak ada jangkit-menjangkit bagi orang yang kuat imannya, yang teguh tawakalnya dan tetap hatinya menghadapi segala lintasan atau bayangan yang menakutkannya. Dan suruhan junjungan menjauhi daripada penyakit tersebut ialah suruhan kepada orang yang lemah imannya, dan daif tawakalnya, dan yang sentiasa berdebar-debar dalam hatinya kerana takut kalau penyakit itu berjangkit pada dia. Takut penyakit itu akan berjangkit pada dia lah. Jadi maknanya bagi orang yang kuat iman dia, tawakalnya pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya dia tak takut apa pun. Kan, itu dia kata itu semua kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, kalau kenalah. Tapi dalam konteks yang lain pula kita kena faham. Dalam konteks yang lain pula, maknanya kita kena usaha dan ikhtiar. Kan, kita kena usaha dan ikhtiar supaya jangan berjangkit pada diri kita. Kerana bila berjangkit pada diri kita, kemungkinan besar nanti kan keadaan boleh membawa kepada kematian. Bila meninggal dunia pula, macam mana dengan keluarga kita dan sebagainya. Banyaklah urusan-urusan lain yang terbengkalai dan sebagainya hasil daripada sakit tadi. Tapi nak nyatakan pada kita di sini bahawa di kalangan ulama-ulama tasawuf pun tuan, kan, orang tawakal pun dia ada beberapa peringkat tawakal ni. Ada tawakal yang rendah, ada tawakal yang sederhana, ada yang tawakal tinggi dan sebagainya. Kalau orang yang tawakal tinggi pada Allah Ta'ala tu, kadang-kadang dia tak takut apa pun. Dia kata hanya takut pada Allah Ta'ala je. Macam mana kan? Kita tak boleh nak menafikan benda itu. Baik. Kemudian tuan-tuan, bahawa dikenaki daripada sabda junjungan dengan ketiadaan jangkit-penyakit itu ialah bahawa sesuatu itu tiadalah dengan tabiatnya yang tersendiri dapat berjangkit kepada orang lain. Bahawa satu benda itu tiadalah dengan tabiatnya yang tersendiri dapat berjangkit kepada orang lain, melainkan semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita sebagai manusia-manusia ni kena usaha dan ikhtiar. Dan penyakit ini ialah sebab musabab kepada kematian. Memang bila resi ajalnya, kalau seorang tu ajal dah sampai, dia akan mati juga lah. Macam mana? Tak boleh kita elak. Cuma dari segi konteks dunia, kita kena usaha dan ikhtiar supaya kita jangan kena jangkit dan sebagainya. Kemudian orang Arab Jahiliyah percaya bahawa suatu penyakit berjangkit kepada orang lain dengan tabiatnya.
maka junjungan membatalkan kepercayaan mereka dengan sabdanya wala udwa, tidak ada jangkit berjangkit. Dan dengan ada hadis yang menyatakan bahawa junjungan pernah makan bersama dengan orang penyakit kusta. Ada pula orang yang menyatakan bahawa Nabi pernah makan bersama orang yang kena penyakit kusta. Maka perbuatan itu menunjukkan kepada mereka bahawa Allah Subhanahu Taala lah Tuhan yang memberi sakit dan yang memberi sembuh. Manakala sabdanya yang menyuruh melarikan diri sebagaimana yang disebutkan tadi adalah sebagai menyatakan kepada mereka bahawa menurut adat yang dilakukan Allah Ta'ala bahawa tiap-tiap sesuatu itu ada sebab dan dengan itu datang pula musabab, iaitu kejadian daripada sebab itu. Sebab pada kematian ialah contohnya kena penyakit, sebab kena kematian kena virus dan sebagainya, itu sebab pada kematian. Tapi hakikat yang sebenarnya di sebalik itu maknanya memanglah orang tu sampai ajal dia. Kan orang kemalangan jalan raya, semua kalau boleh semua orang nak ngelak daripada kemalangan jalan raya. Tapi kadang-kadang kita nak elak macam mana pun berlaku juga kemalangan. Kalau kita tak langgar orang, orang langgar kita. Kan? Yang menyebabkan harinya orang itu meninggal dunia, mati dan sebagainya. Walaupun dia tak minta pun nak mati, tapi takdirkan dia mati. Kerana itu semuanya dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. So mana daripada kesimpulan daripada hadis makna tuan-tuan, mana ada 3 benda yang disebut dalam hadis inilah. Pertama, tiada jangkit berjangkit kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bahawa nyatakan bahawa apabila suatu wabak berlaku dalam satu tempat itu, janganlah kamu masuk ke situ. Kemudian kalau seandainya kamu pada itu, jangan keluar. Kemudian yang ketiga, naklah kamu lari daripada orang yang kena penyakit kusta sebagai mana kamu lari pada asad. Itu daripada 3 kesimpulan situ. Sampai situ ada kesimpulan yang lain yang disebutkan sini bahawa sampai itu janganlah kamu percaya tentang malang dan sial, kemudian tentang burung hantu, kemudian tentang bulan Safar dan sebagainya. Itu semua adalah termasuk benda-benda yang membawa syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima amalan kita kalau seandainya kita berlaku ada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segasa itulah orang kata perbincangan kita pada malam ini, tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan adanya perbincangan ini kan hasil daripada saya kutip daripada hadis Muhtasar Ibn Abi Jamrah, kan, Muhtasar Ibn Jamrah, yang mana kitab ini mengandungi hadis-hadis riwayat daripada Imam Bukhari, dan saya juga merujuk daripada kitab Dalil Falahin, syarah daripada kitab Salihin Manawi, okay. Kemudian saya juga merujuk pada kitab Hasyiah Muhtasar Ibn Abi Jamrah. Kita haraplah, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala memberikan keselamatan kepada kita, insya-Allah, dan sama-samalah kita berdoa Allah Taala supaya Allah Taala memberikan kesihatan pada kita, dan benda ini akan dapat orang kata kan hilang, sebaik-baiknya kalau boleh hilang dengan cepat dan segera, supaya dapat kita meneruskan kehidupan kita dan dapat kita datang semula masjid di surau rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebut dalam Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ata zakah wa lam yakhshallah wa lam yakhsha illallah fa asa ulai yakunu minal muhtadin. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala itulah orang-orang yang beriman dengan Allah di akhirat, dan mereka itu mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, dan mereka tidak takut melainkan hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan mereka itu termasuk golongan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja pertemuan kita malam ini, insya-Allah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.